Okay? Sungai tidak pernah berhenti mengalir. Tapi kita jangan lupa dia mengikis semua batu-batu jadi pasir. Sebab itu makin ke hilir makin banyak pasir-pasir kerana batu yang besar-besar sudah dikikis oleh sungai, dikikis oleh air. Mudah-mudahan apa sebab kita nak perlu maraton tadi? Sebab kita nak kejar yang namanya Ramadan. Kita nak, betul ke namanya Ramadan? Kita nak kejar yang namanya ibadah terbaik. Kita nak kejar yang namanya Lailatul Qadar. Kita nak kejar yang namanya ampunan. Kita nak kejar namanya maghfirah. Jadi ada banyak benda yang kita nak kejar. Tapi kalau tak buat target, itu lalu je macam biasa, macam sungai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur setinggi-tingginya kerana kita dipilih pada hari ini berada di rumah Allah, berada di majlis ilmu dan diberi kesempatan masih tinggal di atas bumi untuk terus menanam dan menyemai. Mudah-mudahan kita mampu menuai hasil-hasilnya nanti di akhirat. Dan kita ungkapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai satu daripada hadiah untuk membasuh lidah kita, membasuh bibir kita, membasahkan bibir kita untuk merasa tidak ada yang perlu dipuji selainnya Allah. Ini kekuatan pertama. Kedua kita merasa bahawa kita sedang berjuang untuk menjadi pengikut Rasulullah yang paling setia, yang paling taat, yang paling mampu berjuang, yang paling mau menyelamatkan dan mengembirakan Rasulullah. Hadir di majlis ilmu dan menyampaikannya kepada yang lain, itu merupakan satu daripada usaha tanda kita cinta Rasulullah. Kalau kita dengar dan kita simpan seorang-seorang, maknanya pahalanya sikit je lah. Jadi kalau boleh kita nak setelah, sebab itu setiap ilmu yang belajar itu wajib, mengajar itu wajib. Kenapa Allah wajibkan belajar dan mengajar? Kerana setiap satu ayat, satu perkataan yang kita dapat, kita mampu, kita wajar kongsikan. Okay? Sebab itu kita tidak sekadar belajar ilmu, tetapi juga paling utama bagaimana memanfaatkan ilmu. Kalau tak dimanfaatkan, ilmu tu nanti hilang, lupalah. Lupa. Apa sebab lupa? Tak sebab kita tak tanam. Jadi kalau kita tak kongsikan, maknanya kita tak tanam benih yang kita dapat ataupun ilmu yang kita dapat. Dan kalau kita sampai ke itu, bermakna kita buat ulang kaji. Okay, kalau maknanya pemudahkan, itu kekuatan. Itu yang kedua. Kalau tidak, kita rasa majlis ilmu ni untuk kita je, kita nak buat apa lepas itu ya. Jadi muka panjang jugalah sampai ke sudah. Kerana tidak memberi. Kerana hidup ini sebenarnya bukan sekadar menerima, tapi yang paling utama ialah setelah menerima kita memberi. Ini kekuatan. Selain daripada majlis-majlis yang dibuatkan oleh Puan Salwa tadilah, kita nak pungut itu, nak pungut ini, bermakna kita memberi melontar-melontar jumrah. Jadi kalau rasa tak boleh beli banyak, beli satu. Tak boleh beli satu, beli semua. Mana-manalah. Ini kekuatan-kekuatan. Kerana itu merupakan sebahagian daripada daya dorong, sebagai sebahagian daripada koleksi-koleksi yang nanti kita nak nampak di akhirat, yang kita nak pamerkan dengan Allah di akhirat, dan nak jadi sebahagian daripada sebab mengapa kita berada di bumi. Sebab sebelum dia masukkan ke bawah bumi, apa bakti kita pada bumi. Ini matlamat pertama. Bukan datang nak dengar je. Kebanyakan yang datang kenapa? Nak dengar ceramah. Berubahnya tak juga. Maka ulang sebagai motivator, ulang benda sama banyak kali. Okay? Kalau zikir tu 100, lebih banyak lagi baik, lebih banyak lagi baik. Kalau selawat tu pun kita kata, Nabi kata apa, saya nak lawat setengah hari, suku hari, sebanyak yang kamu mahu. Lagi banyak kamu buat, lagi baik untuk kamu. Jadi kita buat untuk kebaikan diri kita. Itu sebahagian daripada mukadimah juga. Maka hari ini kalau kita bercakap tajuknya maraton. Apa maksud maraton? Satu perlumbaan. Okey, pertama masuk dia merupakan satu perlumbaan. Kalau kita kata satu perlumbaan, kita nak berlumba nak jumpa apa? Nak berjumpa nak dapat tiket apa? Nak berlumba untuk merasa apa? Dulu orang sokan. Jadi kalau sokan tu lagi sebulan dah, sebelum sebulan dah lari habis-habis ya. Apa sebab lari banyak kali? Nak belumbanya 5 minit je. Tapi praktisnya sebulan.
Apa sebab? Kerana latihan itu membuat kita pertama lebih dekat dengan kemahirannya, lebih dekat dengan kesannya, dan menjadi satu kebiasaan. Jadi satu kebiasaan, akhirnya dia jadi karakter. Jadi karakter saya tak diam kosong. Karakter saya diamnya zikir. Karakter saya jalannya zikir. Karakter saya kalau basuh pinggannya zikir. Kalau masak zikir. Jadi muka orang berzikir macam mana? Silakan. Okay. Mukanya tenang, mukanya lapang. Sebab itu kita kata, kalau kamu berzikir, mana kamu orang yang paling tenang. Jadi tak payah jumpa sekretaris. Hari ini jumlah anak remaja yang nak bunuh diri, ya Allah, daripada 2, 3 jadi 10, jadi 12, jadi 15 dalam masa 1 bulan. Kita tak tahu, kita ingat dalam masa 1 tahun, 1 bulan. Artinya jumlah anak remaja yang nak bunuh diri sangat-sangat besar. Apa sebab? Mak ayah tak mampu jadi penawar, mak ayah tak mampu jadi penasihat, mak ayah tak mampu nak jadi orang penyayang yang diharapkan, mak ayah tak mampu nak suap kasih sayang yang kekal kepada anak-anak. Ini yang banyak terjadi. Sebab itu yang masa PKP pun banyaklah yang datang kelar-kelar yang telan penedor berkeping-keping. Apakah hal? Hanya kerana tidak dapat perhatian. Mak ayah tak tahu nak bagi nasihat apa. Ini nak SPM, mak ayah lagi setengah mati. Okay, anak nak periksa, mak ayah pula nyong, letih. Dia tak tahu zikir apa dia nak bagi kat anak dia. Okay, yang tahunya pergi motivasi. Tapi anaknya tak jumpa Tuhan, siapa nak bagi dia? Bukan orang motivasi nak bagi. Yang nak bagi dia berkuat, nak bagi dia sihat, nak bagi dia boleh jawab, dia siapa? Allah. Maka kalau mak ayah tak ingat yang itu, letih weh. Letih, minta doa. Aku ni WhatsApp doktor, tolong doa anak saya ni. Tolong doa anak saudara saya ni. Doa saja tapi kamu tak nampak Allah. Macam mana nak tampal doa tu? Okay, ini sebahagian daripada rencah-rencah. Maka maraton bermakna apa? Kita terus bersedia untuk lari jarak dekat, untuk lari 100 meter, untuk lari 200 meter. Mudah-mudahan apa sebab kita nak perlu maraton tadi? Sebab kita nak kejar yang namanya Ramadan. Kita nak, betul ke namanya Ramadan? Kita nak kejar yang namanya ibadah terbaik. Kita nak kejar yang namanya Lailatul Qadar. Kita nak kejar yang namanya ampunan. Kita nak kejar namanya maghfirah. Jadi ada banyak benda yang kita nak kejar. Tapi kalau tak buat target, itu lalu je macam biasa, macam sungai lah. Okay? Sungai tidak pernah berhenti mengalir. Tapi kita jangan lupa dia mengikis semua batu-batu jadi pasir. Sebab itu makin ke hilir makin banyak pasir-pasir kerana batu yang besar-besar sudah dikikis oleh sungai, dikikis oleh air. Gigi-gigi sungai sudah bertambah luas. Apa sebab? Walaupun dia tak nampak agresif, tapi dia maraton, tidak pernah berhenti. Sungai tak pernah berhenti. Jumpa tempat keras dia belok, jumpa tempat tinggi dia terkejut, jumpa tempat dalam dia jadi tasik. Sebab itu kita jumpa air terjun, jumpa tasik, jumpa legun, jumpa macam-macam. Kerana itu adalah maraton sebuah sungai. Jadi sebab itu Allah bagi air sungai, air mutlak. Boleh buat uduk kerana dia tak pernah terkepung. Jadi perasaan kita, kekuatan kita, ingatan kita, kemahiran kita nak jumpa Ramadan ini bukan main-main. Kalau katalah umur berapa, kita sekarang tak kira umur dah. Sebab hasil-hasil vaksin sudah menunjukkan banyak yang matinya tak sakit. Matinya rebah-rebah gitu je. Jadi ini bermakna kalau Umi umur 70 lebih ni susah hati. Apa sebab susah hati? Dah tua. Jadi siapa tua, kalau dia nak sihat, pertama dia mesti senang hati. Yang muda susah hati banyak ke senang hati banyak? Susah hati banyak, sebab itu dia lebih tua dari yang tua. Okay. Ni kekuatan. Sebab itu aku tanya doktor makan apa, bagilah rahsia. Nampak muda je. PKP. Tak kena udara, tak kena apa kan. Contoh. Artinya kita mesti jumpa apa namanya positif. Kalau orang perak kita Jogja tu jalannya sekejap tengah, sekejap tepi, sekejap jalannya tak teratur. Jadi kita tidak merasa nak jumpa Ramadan itu satu wow. Tapi kalau boleh kita nak jumpa Ramadan tu macam jumpa raya. Okay? Tapi bukan cerita dukui raya.
Kitanya kuih apa nak post balik ke Allah. Okay? Nak buat apa kita kata food truck, food apa kita sekarang ni banyak tempat beli, betul? Grab sana grab sini. Kita nak grab apa dengan Allah? Dari sekarang kena fikir. Siapa sayang Ramadan, siapa rasa nak dapat maghfirah, siapa rasa nak dipilih nak dapat ampunan, maka preparationnya harus sekarang. Apa persediaan pertama yang kita nak angkat? Kalau kita nak tanya diri kita, kalau orang nak lari, dia buat apa dulu? Cari cara memastikan makanannya apa? Berkhasiat, dan kalau kita tambah lagi berkhasiat dan sunnah. Apa makanan yang boleh membekal tenaga banyak, bukan membekal kenyang banyak? Kita nak kurma. Ada orang tak nak kurma. Budak-budak sekarang kurma tu dah jadi. Sebab kita tak nampakkan kurma dalam rumah kita. Nampaknya nak puasa. Lepas puasa dia keras dalam dia air. Kan? Jadi kalau boleh kita nak dari sekarang jadikan kurma sebagai minuman. Rendam 5 biji ke 3 biji ke 7 biji ke, minum setiap hari. Makan dia kalau nak kenyang tak lepas. Artinya kalau orang nak sokan, pertama dia cari dulu apa yang membekalkan tenaga kita. Sebab kita nak maraton perlu tanpa henti. Betul? Maraton tanpa henti bermaknanya kalau boleh kita nak minta 3 bulan ni sihat walafiat. Kamu tidak boleh dapat sihat kalau kamu tak semai sihat tu. Okay? Jadi pertama kita kata jaga. Apa sebab jaga makanan? Nak jaga kesihatan. Sebab itu sihat itu paling mahal. Apa sihat yang paling mahal? Sihatnya iman. Itu sihat paling mahal. Ini yang kita kata, if you work hard, you get the best. Lambat lagi Ramadan. Puasa itu bukan untuk kita. Untuk siapa? Betul, untuk Allah? Betul. Untuk buktikan your evidence. You kata you sayang Allah, so what is your bukti? Oleh itu sekali lagi kita ambil kira bahawa maraton kita, maratonnya dengan pertama merasa diri kita ini sedang diberi kesempatan oleh Allah berada di bulan terbaik. Berada di bulan yang Allah kira double triple pahalanya. Allah bagi kita kesempatan, kamu sudah berada di ambang 1 bulan yang sangat hebat. Okay? Jadi maknanya pertama tolong jaga kesihatan. Bukan saja makannya. Sebab itu kalau kita baca ni satu buku yang kata bagaimana mengatasi kelemahan tua. Ni cerita orang nak tua. Okay? Apa tanda kita sihat? Okay? Kalau kata sihat, okey jadi. Okay? Jadi pertama dia kata apa? Kuat. Yang pertama tanda dia sihat, imannya semakin kuat. Imannya semakin kuat. Kita pula kata orang tua semua dah longgar, semua dah letih, semua dah sakit, semua dah tak kuat dah. Betul? Betul ke tak? Ngaku tak? Tak tua pun. Maknanya kita kata sihat bukan bergantung hanya pada tuanya, tapi sihat bergantung pada imannya. Sebab itu kalau orang yang imannya kecil, dia tak larat puasa, baru sikit perut sikit je kot. Okay? Baru hujan sikit tak sampai hafalah. Kenapa hujan? Ada 4 gantang payung, kereta besar gajah, gedabak, tak sampai hafalah. Contoh. Boleh nampak? Hujan, orang tua tak boleh kena hujan, sejuk. Nanti begitu, nanti begini. Banyaknya alasan. Yang muda pula tak sampai, sibuk. Betul? Kerana apa? Iman kita makin kurus, makin kurus, makin kurus, makin kurus. Bila makin kurus, bermakna mampu tak masuk maraton? Dia terima tak agaknya nak masuk maraton? Sebab itu bulan ini Allah sedang pilih kita. Siapa yang boleh masuk? Siapa yang layak sampai di garisan penamat? Siapa yang separuh? Siapa yang setengah? Sebab itu Syakban nanti Allah ampun semua dosa kecuali jangan main-main. Ada yang Allah tak ampun, bermakna Allah tak terima. Bila Allah tak ampun, masuk Ramadan penat. Dia yang paling letih, dia yang paling susah, dia yang paling banyak cerita. Ini kekuatan. Akhirnya mabuk, tenggelam dalam dunia kuih muih, dunia jual-jualan. Tak salah.
9 dari 10 kekuatan tu berniaga. Tapi jangan cuai semua. Saya tak larat puasa, maklumlah bangun pukul 3 pagi buat kuih. Allahu Rabbi. Okay, sama juga yang pasar malam. Okay, yang pasar malam, pasar Ramadan. Bazar Ramadan, jangan main-main. Bangun pukul berapa nak pergi kat pasar borong? Orang sahur dia kerja pasar borong. Jumpa tahajud ke tak jumpa? Contoh. Oleh itu sekali lagi bangun. Tolong tanya diri kita, kita layak tak masuk maraton ini? Allah pilih kita ke tak? Kalau Allah bagi sakit, oh sakit tu hadiah. Sakit tu Allah ampun dosa. Sakit tu tanda tak ada jalan-jalan, tak banyak bunga dosa. Betul? Tapi kita kalau sakit, ya Allah, pasal apa lu dah makan macam ubat? Migraine tak hilang lah. Pada kaki boleh jalan. Masuk dalam majlis ilmu, migraine hilang. Sebab apa? Ilmu ini cahaya. Ilmu ini ubat. Ilmu ni kekuatan. Jadi kalau nak tengok kamu tu, orang tu kuat ke tidak, dia banyak ilmu ke tak? Orang banyak ilmu, kuat dengan ilmunya, dia kuat tak imannya? Ada ilmu, iman tak kuat juga. Okay? Sebab itu iman tak besar tanpa ilmu. Tapi tak ada ilmu, ada ilmu belum tentu kuat imannya. Sama juga orang ibadah. Ibadah dengan ilmu, dua benda yang berbeza. Ada orang lebam dahi sebab tahajud. Okay? Tapi ilmunya sikit. Yang kata, oh dia tu alim. Tahajud tak tinggal, puasa sunat tak tinggal, puasa ini tak tinggal. Jangan. Sebab alim tu ilmu. Sebab itu ramai kita yang buat ibadah ikut-ikut. Jadi akhirnya tak masuk ke hati, dia masuk ke telinganya. Kuliah ni masuk ke telinga, keluar bilik habis gitu. Apa nak buat? Dah macam tu, biasa dah. Buat yang biasa dah. Pasal dengar cerita penceramah dah. Letih kita. Akhirnya Ramadan kita temui dalam keadaan kita tidak begitu gembira. Yang tidak diterima Allah untuk layak masuk sebagai calon dalam maraton ini adalah mereka yang tak kisah pasal Rejab. Yang tak kisah jumpa Rejab, tak kisah jumpa Syakban, tak kisah Isra' Mi'raj, dia tak kisah. Dah tahu dah. Tiap tahun. Kau nak dengar apa lagi? Muntah dah. Nampak? Ini anak remaja hari ini, kalau kita tak ajak, kita tak dorong, kita tak tunjuk contoh, minta maaf banyak. Anak ulama saja setengah mati. Bukan tak kita nak Allah, kita nak orang biasa marhain. Jangan banding. Kerana ilmu itu boleh dibeli, boleh dituntut. Tapi amal tak boleh paksa. Dia mesti tumbuh sendiri dari dalam. Maka amal yang kita nak kejar bulan Ramadan yang dapat double triple itu harus bermula dari sekarang. Kalau kita duhanya 2 saja, nak buat 4, nak buat 6, nak buat 8. Solat tasbih saya sebulan sekali. Sini berapa kali sebulan tak? Solat tasbih. Lama dah tak buat. Apa sebab? Kita kata orang ni pakar untuk solat tasbih. Ya. Kenapa kita tak nak jadi pakarnya? Sebab dia hanya satu daripada solat sunat. Oh, susah, payah. No. Sebab anda tidak gembira buat. Kita tak terbuka hati pun rasa nak buat sebab buatnya di masjid. Sebab Umi selalu kata, kalau kadang-kadang sebelum ceramah, Umi, doktor kami solat tasbih dulu, okey? Tapi nak tunggu ustazah sampai dulu. Contohnya. Sebab yang nak ikut tu tak faham. Agak-agak yang ikut tak faham, lepas tak agak-agak. Dia tak faham apa dia buat, main ikut. Rasa-rasa dapat lega tak? Dapat lapang tak? Tasbih tu untuk lapang kan? Sakit. Kalau nak hati nak bagi senang, ni yang kita kata. Satu kita kata nak lawat jasad, tadi kita kata makanan. Makanan sunnah apa yang kita pilih. Kedua, kita nak bangunkan sihat apa? Sihat jiwa. Jadi sihat jiwa tak ada lain pembersihnya. Kalau baju kita kotor, bila kita basuh? Makan-makan tiba-tiba terkena pula kat sini. Apa kita buat? Sekejap, cepat ke lambat basuh? Latu juga, betul? Lah malu lah pula. Tapi kalau jiwa kita kotor, rasa-rasa macam mana? Bila nak taubat? Nantilah dulu. Tunggu malam Jumaat lah kot. Betul tak? Sebab kita tak kisah. Sebab itu kita kata pakaian. Kalau kita ambil kita ambil pesan-pesan dari Al-Quran, kita kata pakaian itu apa?
Aku izinkan kamu, aku bagi kamu bahan-bahan untuk buat pakaian. Apa guna pakaian tu? Untuk jadi penutup aurat. Tapi apa pakaian paling hebat? Pakaian paling hebat ialah takwa. Jadi kalau bajunya kotor, cepat basuh. Tapi kalau jiwanya kotor, hatinya kotor, otaknya kotor, tu nak buat macam mana? Nampak tak? Kita nak minta maaf kat orang yang letih. Bukan saya yang salah, dia yang salah. Betul? Kita fight untuk dapat benar, betul? Sedangkan orang yang mengaku salah itu, orang yang mula minta maaf itu, satu calon syurga. Orang yang paling cepat memudahkan orang. Pintu syurga ada berapa? 7 ke 8 ke? Oh, entahlah. Ada ustaz kata 7, ada ustaz kata 8. Tak kisahlah berapa. Tapi kita sudah ada tak matlamat maraton kita, aku nak masuk pintu mana? Kalau ditakdirkan aku mati bulan ini, aku nak masuk pintu mana? Kalau aku ditakdir mati bulan Syakban, aku nak masuk pintu mana? Mati bulan Ramadan, aku nak masuk pintu mana? Pernah terfikir tak? Pernah buat tempahan tak? Kuih raya buat tempahan dulu. Betul? Ini belum keluar sampel-sampel ni. Sekejap lagi keluarlah. Rasa. Nampak tak? Tapi walaupun lalu Ramadan, tapi kita terfikir tak sekarang bulan Rejab, kalau mati bulan Rejab, sebab Umi ni ujung-ujung fikirnya ada tak kena aja, ya Allah, adakah ini punca, adakah ini sebab, adakah ini tanda. Nampak tak? Jadi kita memang mati tu depan mata lah, kita kata orang tua kan. Sebab umur umat Nabi paling panjang 70, sikit dapat 80, jarang-jarang dapat 90. Kau dah nyok-nyik buat apa 90? Dah menyusah anak aja. Pikun. Maka doa dari sekarang, orang muda-muda, ya Allah Tuhanku, jangan jumpakan aku dengan tua yang pikun. Tua yang tak tahu apa. Ya ke? Dah siang ke? Malam ke dah? Betul? Jadi dari sekarang nak sihatkan otaknya. Betul? Oleh itu bina matlamat. Okay. Start with your end mind. Sekarang aku solat, aku nak tempah pintu apa? Solat wajib ataupun ibadah-ibadah fardu itu, kalau ikut Tuan Guru Mia kata apa? Itu macam makan nasi dengan lauk. Makan nasi ikan goreng ke? Tak ada sayur, tak ada ulam, tak ada sambal, tak ada budu, tak ada jencaluk. Kita nak makan nak apa? Oh, nak sayur, nak ulam, nak ikan goreng, ikan kasam. Ini dalam puasa kan? Mana ada ikan perkasam, mana ada ikan jeruk, mana ada ikan segala jeruk nak. Nak jaga nafsu. Betul ke tidak? Jadi kekuatan yang kita nak bangun sekarang ni, ini masuk maraton ni. Ini akan kita andaikan kita semua diterima Allah sebab datang sini kan. Okey, contoh. Jadi maraton kita nak pergi nombor berapa? Aku nak dapat pingat nombor berapa? Nak dapat champion, nak dapat nombor 2, nak dapat nombor 3. Ataupun tak dapat apa-apa, masuk je. Menang tak menang tak kira. Ada tak orang masuk macam tu? Ada. Janji datang. Dapat tak dapat nombor 10. Tak letih kita. Penat kaki datang. Dapat pahala kaki, betul. Okay, dapat pahala masa di masjid, betul. Tapi banyak mana dapatnya dengan orang yang ada ilmu, kamu wajib ajar. Semua kita ni khalifah. Semua kita ni cikgu. Semua mak ni cikgu. Tak ada. Saya kan cikgu. Saya suruh di rumah je. Okay, itu pun masalah juga. Maka tolong bina satu tempahan. Ya Allah Tuhanku. Okay, sebab di dalam syurga ada pintu sedekah. Dalam syurga ada pintu puasa. Ada pintu solat. Ada pintu redha. Ada pintu taat. Ada pintu apa lagi? Taubat. Ada pintu. Ya Allah. Ada 4 gantang pintu. Pintu rezeki. Kita nak tempah yang mana? Tak kisahlah dapat ke tak dapat. Tak kira. Jadi kalau kita tak menempah, agak-agak ada tak salur tak pergi. Ini macam cerita kita kata seorang ayah itu seperti ampun tuanku, tak apa. Itu perencah-perencah. Okay. Kalau dalam keluarga, seorang ayah sudah menempah tiket untuk melancong ke Turki misalnya. Betul? Isteri buat apa? Anak buat apa? Agak-agak
Isteri siapkan apa? Siapkan semua keperluan suami, keperluan dia, keperluan anak. Tapi tak, suami dah tempah tiket, isteri buat kisah je letak engkau lah. Pergi mana pun. Bermakna kalau suami dah berancang, aku nak bawa anak pergi syurga Firdaus, tapi mak tak ikut, anak tak ikut. Sampai tak ke? Penat beli tiket. Jadi sekarang ini kita kena buat satu destinasi. Okeylah. Sebab Allah kata apa? Potensi-potensi. Ini kalau kita balik muhasabah dia lah. Potensi-potensi kita ni Allah bagi kat kita macam bagi rezeki lain. Faham? Ada orang bagi rezeki, Allah bagi banyak, ada bagi sikit, ada bagi setengah, ada bagi suku, ada bagi susah, ada bagi senang. Betul? Dia sama macam rezeki. Bermakna Allah, ada orang Allah bagi potensi. Katalah kalau Puan Salwa, Allah bagi potensi kerjanya mengurus masjid je. Mengurus kuliah je. Itu bakat besar dia. Boleh nampak? Nak ajak dia, kalau melancur pun mahu juga contohnya kan. Sampai berbulan katanya. Oh hebat. Contoh. Artinya itulah bakat dia. Nak mengurus je. Sebut nak ngurus apa? Bagi kat dia. Uruslah. Betul? Bagi kat kita macam mana kita tak tahu jatnya. Kelas macam mana taklah Puan Salwa belum balik. Tak tahulah. Nampak? Kerana itu potensi yang Allah bagi kat dia. Tak payah jealous. Tetapi kita tak bolehlah bersandar kat dia je. Kita Allah bagi potensinya. Ada orang yang suka puasa sunat je. Siapa suka? Ada tak? Oh tak nak ngaku riak. Betul? Dia memang Allah bagi ke potensi dia untuk tempah syurga dia. Dia nak tempah puasa, pintu syurga. Puasa je. Okay. Ada orang pintu sedekah. Ya Allah tak boleh nampak lah, tabung kejar. Di mana-mana nak melontar. Ya Allah nak bagi aja. Itu bakat dia, tak payah jealous. Kerana itu potensi yang Allah bagi kat dia. Muka kamu ni muka sedekah. Aku kalau puasa tak larat weh. Oh letih. Dia Allah bagi dia pintu sedekah. Ada orang pintu tahajud je, pintu solat. Jadi tak payah act lah pula. Kita tetap malamnya main-main. Awak bila nak tahajud? Allahu Akbar. Kosong lagi. Jadi kalau ada orang yang rajin tahajud, kita jangan sakit perut. Kita mungkin Allah bagi potensinya lain. Potensinya tolong orang. Ada orang apa-apa hal je carilah dia. Nak apa sudut je carilah dia. Memang ada bakat orang tu gitu. Okey? Ada kematian dia nombor 1 sampai. Contoh. Artinya maklumat-maklumat tentang kejadian-kejadian ada kat dia. Sebab itu Allah bagi potensi. Ada orang potensinya mendiam je. Maknanya zikir je. Bukan diam buta. Diamnya zikir. Jadi mukanya cerah. Ada orang dia muka bertangkup. Letih lagi. Boleh nampak? Jadi tolong fikirkan, tolong cari dalam diri. Ini bulan maraton. Aku nak jadi orang apa? Orang yang buat kebajikan, orang yang buat amal soleh, orang yang suka tolong orang yang suka sedekah, orang yang suka puasa, orang yang suka tahajud, orang yang taat. Saya nak taat Allah Rasulullah, taat suami. Orang yang redha. Kita nampak suami awak dengan orang lain. Ya ke? Tak apalah. No problem. Itu rezeki dia. Betul tak? Ada tak orang macam tu? Itu hadiah, itu dosa dia dengan Allah. Kan dengan saya. Ada tak kakak? Mati kata. Ya ke? Kat mana? Siapa? Kerana tak redha. Bayangkan Asia redha kahwin dengan Fir'aun. Suami kita jahat macam Fir'aun ke? Tak. Tapi kenapa? Ada 4 lori cerita. Bermakna belum redha. Bila belum redha, tak jumpa lah pintu syurga yang namanya pintu redha. Boleh nampak? Sebab itu kena belajar pasal syurga. Kena belajar pasal neraka. Kita tak nak masuk neraka, tak nak belajar pun. Letih lagi. Tak kenal musuh letih.
Okay. Selim ribu keluar dalam CCTV. Baru nampak rimau. Baru tahu. Ya Allah. Ada rimau. Udah semua orang kecil perut. Nampak tak? Ada kematian, ada banjir, ada ribut. Baru setengah mati. Allah subhanallah, subhanallah. Kalau tenteram ni buat dia. Nampak? Kita nak dicemas-cemas dulu. Baru rasa. Lanilah. Inilah maraton kita. Bahawa kita nak membaiki diri. Ya Allah Tuhanku, aku ni bercadangnya yang aku mampu buatnya apa? Kalau yang mampu buat tu zikir je. Maka dia orang zikir. Masuk je ke pintu zikir. Ini zikir tidak, Quran tidak, solat tidak. So nak masuk pintu mana tak tahulah, mana lah. Itu bukan orang maraton. Bukan orang yang dah jadi peserta. Untuk meraih apa yang kita kata mengetuk pintu-pintu syurga Allah. Jelas apa makna maraton? So we need to get the target. Kita nak dapat apa? We need to go the process. Prosesnya apa? Aku nak mulanya macam mana? Berlari, berjalan, lari anak, lari mak. Tak kisah lah. Tapi gerak. Allah kata apa? Bila kamu gerak, aku bergerak. Bila kamu tak gerak, aku tak gerak. Nampak tak? Nak rezeki, tak tahu dah dari mana. Geraklah, keluarlah rumah. Doalah aku nak dapat rezeki. Dapat. Tapi kau dah bersila duduk rumah, apa cerita? Nampak tak? Jadi kita kata maraton kita untuk jumpa namanya bulan terbaik Ramadan bermula dengan kita nak dapat apa? Apa potensi Allah bagi kat kita? Ya, itu kekuatan. Sebab tu calon-calon syurga Allah tak bagi serupa. Yang nak solat dia, nak derma dia, nak sedekah dia, nak tolong orang. Tak ada. Okay. Orang nak urus macam Salwa tak ada. Okay. Sebab sebut Al-Falah. Oh dia Puan Salwa. Jadi Al-Falah dengan nama Puan Salwa tu dah sinonim. Tanya je Puan Salwa. Contoh. Kerana potensi yang Allah bagi, dia nak collect pahala dia dari situ. Allah buka lebar-lebar kekuatan dia mengurus. Kita apa? Mengurus tidak, diurus tidak. Allah. Nampak? Ini yang kita kata. Akhirnya kita jalan macam orang buta. Sebab itu kita kata suami itu penting dalam keluarga. Dia nak pegang, dia yang nak tempah tiket. Dia nak tempah tiket ke mana? Ke neraka ke syurga? Jadi kalau nampak nak tempahnya ke neraka, mak kena beli tiket lain tu. Isteri kena pakai tiket lain, jangan biar kan. Kalau ada ilmunya, ada kekuatannya. Sebab itu kita kena ada ilmu, kita ada kekuatan. Jangan terjerubuh. Masuk juga, tak kisahlah tiket mana pun tak apa, yang penting ikut. Jangan. Sama juga bulan Rejab ni. Kita nak puasa sunat, Allah tak payah puasa, sama je. Allah, tunggu Ramadan lah puasa. Lah ni lah nak puasa. Sebab tak ada ilmunya. Bukan paksa pun, bukan wajib pun. Nak buat. Sebab tujuannya nak praktis perut. Supaya tak ada gastrik bulan Ramadan. Supaya tak susah nak bangun sahur. Perut dah terima semua nestem ke apa ke, oats ke apa ke. Betul? Artinya penyesuaian dari segi tubuh, penyesuaian dari segi pakaian, dan yang paling utama penyesuaian dari segi jiwa. Sebab itu dia kata, tutuplah aurat kamu. Pakailah, aku bagi bahan untuk buat pakaian tutup aurat, dan tapi pakaian paling besar, paling penting ialah takwa. Ini sebab kita kata kalau surah Al-A'raf kata apa? Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan perhiasan. Ibadah kecil-kecil ini perhiasan. Boleh nampak? Bila ada pakaian tapi tak ada perhiasan. Ada orang jarinya 10-10 ada cincin. Perhiasan gitu. Jadi udah tak cukup, dah terlebih seni pula. Sebab itu jari manisnya berapa? 2 je. Jadi paling banyak cincinnya berapa? 2. Kalau pakai 10 apa jadi? Gila. Nampak ada? Walaupun asalnya perhiasan. Sama juga orang ibadat. Saya zikir 1 hari habis, saya ada sambung tasbih 1000. Masya Allah. Dia gantung tasbih tu kat dinding dari atas sampai bawah. Biji besar-besar ni.
Ya Allah, itu tasbih gajah apa tu dia katakan. Oh, itu tasbih saya 1000 tu doktor. Oh, kita tengok dah demam dah. Kita nak habis 100 letih. Contoh. Jadi kadang-kadang kita dah jadi buat tapi imannya tak kuat, ilmunya tak kukuh, dah tergelincir. Tergelincir sana sebab iblis syaitan memang nak bagi gelincir je. Sebut salah, tak sebut salah, teruk doktor ni. Kita nak cerita je. Bukan nak riak-riak. Ada. Bila mula cerita apa jadi? Tuk, 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 tuk. Orang mula puji je lah, cantik tudungnya. Ni orang sedekah. Kan? Act dah tu baik benar lah awaknya. Untung le ada orang sedekah. Dah sakit hati orang. Kita tak ada tujuan kan? Gasak lah orang cakap saya riak. Saya tak riak. Waduh. Betul ke tidak? Riak itu dari aksi, riak daripada suara, riak itu daripada kamu respon macam mana? Okey. Jadi kalau kita kata, tetapi pakaian yang sebaik-baiknya ialah takwa. Ayat ni dah ulang ratus-ratus juta-juta kali. Okay. Jadi kalau mengikut ulama ada beberapa tafsiran dan oleh beberapa orang kita ambil kita. Yang kata pertama pakaian yang dikatakan takwa itu pegang agama Islam. Itu satu tafsir yang dibuat oleh Zaid bin Ali. Kalau kita kata Ibn Abbas kata apa? Pakaian takwa itulah iman dan amal soleh. Jaga iman. Apa arti jaga iman? Nampak tak iman tu? Tak nampak rasa tak? Nampak tak rasa. Letih weh. Tapi ngaku saya orang beriman. Orang beriman kalau buat salah dia rasa. Kalau buat salah dia malu. Kalau buat salah dia sakit jiwa. Boleh nampak? Tapi kita tak. Biasa je lah. Pukul 3 masih ada zuhur lagi. Okey lah tu. Sempat lah tu. Nampak tak? Kita rasa lambat jumpa tu tak apa-apa. Itu kita masih lagi iman kita kulit bawang lah. Unless kalau kita dah ada uzur-uzur syar'i yang besar. Ada kematian, ada sakit, ada kecemasan contoh. Okey? Jadi ada pendapat lain yang kata-kata takwa itu adalah moral. Takwa itu adalah akhlak. Takwa itu adalah peribadi yang kita katakan keluhuran budi pekerti. Bermakna pakaian bukan sekadar yang kita nampak ini, yang fizikal ni, tapi pakaian lebih banyak bercakap tentang itu karakter saya, itu perangai saya, itu jenis kelakuan-kelakuan saya. Jadi yang kita nak jaga pakaian tadi tu bukan pakaian yang di luar. Kalau dah cakap tak cantik, cepat-cepat minta maaf. Kalau rasa muka dia berubah, saya cakap minta maaf lah, mungkin yang saya cakap ni tak berapa berkenan di awak ya. Mana boleh minta maaf, nasib dia lah, suka dia. Kita takut minta maaf, sedangkan orang yang paling senang minta maaf dan senang memaafkannya satu daripada calon syurga. Kita sikit perut tu. Dari Rejab ini belajar memaafkan, bukan mabuk-mabuk nuntut maaf saja. Kita bagi maaf juga. Okey, kemarin saya nampak tudung awak. Bagi tahu dia. Ada yang kita tengok senang orang, kita sakit perut. Kita tengok susah orang, kita senang perut. Letih oi. Padan muka. Itulah. Oh, letih. Okey, jelas. Maka kita kata pertama, kita kata orang yang sayang dengan agamanya. Apa tanda orang sayang dengan agamanya? Orang yang berjuang habis-habisan untuk menegakkan agamanya. Ada tak cantik, bagi tahu dia ini tak cantik. Tak boleh, dia orang besar, tak boleh cakap. Takut lagi kita. Dia tak boleh tegur, kalau tegur payah rajanya. Moncong renyuknya lama. Allah. Okey. Jadi kedua kita kata ketakwa itu iman dan amal soleh. Apa amal soleh yang kita buat? Orang yang beriman dan beramal soleh. Al-As, ingat? Orang yang sabar. Sabar itu ada pintunya, sabar, pintu syurga. Tapi senang ke susah nak sabar? Lah ni lah praktis. Ni Rejabnya. Kalau tak sabar le bulan Rejab, bulan Syaban, agak-agak Ramadan sabar tak? Ampun tuanku, tak ada praktis, no perfect. Itu sebabkan Pami kata, this is your marathon. Untuk semak balik, aku nak lari speednya berapa? 1 jam 1 kilometer, 2 jam 1 kilometer.
Supaya di sana besok sampai ke tempat bulan yang kita tunggu, kita dah sangat-sangat biasa, sangat mesra dengan ibadah. Boleh? Jadi tolong ambil balik. Pertama kita nak jaga, tadi kita kata makanan kita supaya kuat. Tapi yang paling kuat tanda orang sihat adalah orang yang kuat iman dan kuat semangat. Ada orang badannya tak sihat, tak kuat sangat, tapi semangatnya kuat. Artinya dia akan jadi kuat. Sebab itu kalau berkawan dengan orang, alah tak payah, tak tahu. Itu orang tak ada semangat lah tu. Udahlah tu, ish. Tak payah banyak sangat. Lain kali buat lagi. Ya Allah. Ini sama lah orang tumpung derma. Orang bagi derma, cari yang paling kecil sekali tu. Teng tong. Puah-puah belik-belik pus. Nak cari yang paling, kalau nak dapat yang paling besar. Takkan tamak namanya tu. Itu contoh macam apa yang nak dibersih. Kalau tak dapat, Allah sakit hati. Padahalnya bukan benda besar pun. Nampak tak? Jadi tamaknya masih tebal. Ini yang kita nak kena buang. Makannya banyak ke sikit? Bulan puasa makannya sikit. Praktis dari sekarang. Tak bulan tu kurus sangat, tak cantik pula. Atau gemuk sangat, tak cantik pula. Letih. Kita makan cari yang apa? Maunya sedap tak? Restoran tu sedap tak? Cari yang sedap dulu. Bukan cari yang sunnah dulu. Ini pun kelemahan kita. Ni praktis. Aku tak biasa makan kurma. Aku nak makan kurma bulan Rejab ni, tengok macam mana. Aku rasa jatuh cinta tak dengan kurma. Sebab kurma ini buah yang dimakan oleh Rasul. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kurma ini menyambungkan aku dengan Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah tak boleh lekang yang kurma, ya Allah. Tapi aku susahnya nak sayang kurma, ya Allah. Susahnya nak ambil kurma, ya Allah. Boleh doa aku situ. Ubah sikit-sikit, tapi sungguh-sungguh. Nak jatuh cinta dengan kurma, masuk dalam beg kok. Mak makan apa? Makan kurma. Ya Allah, bawa. Kan tak berbuka je. Anak dah tertulis ni, kurma untuk bulan puasa, berbuka sahaja. Betul ke tak betul? Itu sebab kering-kering dalam peti ais. Kerana dah habis puasa. Maka sebab itu kita kata sekali lagi, pakaian rohani itu merupakan nombor 1 yang nak kita angkat. Okay? Hatinya baik ke tak baik? Kalau kita indahkan pakaian, kita mampu tak indahkan rohani kita, jiwa kita. Okay? Artinya kalau pakai cantik, perangai tak cantik, kosong. Sebab itu ulama kata apa? Akhlak kamu menggambarkan iman kamu. Tidak beriman orang yang tidak berakhlak. Akhlaknya akhlak buruk, kalau baik, pastilah akhlak yang baik. Ni kekuatan. Praktislah sekarang. Nak cakap terima kasih kat anak, nak cakap terima kasih kat suami. Payah weh. Tak payah terima kasih. Suami nak cakap terima kasih kat isteri buat air kopi. Lambat. Payah sebab dia hilang. Okay? Cucu kita nak terima kasih dengan kita. Ambil dia hari-hari, betul tak? Hantar dia hari-hari, kau tak ambil pun. Bye-bye. Say thank you, Opa, okay? I'm sending you. Tuntut. Itu pun tak jadi habit juga. Boleh nampak? Salam ni tak jadi habit dah. Jangan main-main tu. Saya di PKP membuat orang kata jangan salam. Itu membunuh sebenarnya. Akhirnya ramai orang tak kisah salam. Mak dengan anak tak salam dia. Jangan. Mak tadi kan dah pergi luar. Jangan pegang kita. Takut COVID lagi takut Allah. Hilang adabnya. Jadi kalau kita tak peka, tak hidupkan balik, letih weh. Macam mana nak terima kasih dengan Allah kalau dia tak terima kasih dengan kita? Macam mana nak rasa mesra dengan Allah kalau dia belum mesra dengan kita? Kita ni wakil loh. Kita ni wakilnya Allah. Kau bukan nak sayang Allah, sayang mak juga. Sebab Allah buat mak ni untuk kami dekat dengan Allah. Supaya kami kasih, ya Allah, terima kasih Allah cipta mak saya yang baik, ya Allah. Tapi dapat mak laser, ya Allah. Allah kenapa bagi mak aku laser? Letih lagi kita. Nak gelak susah. Senang ke susah nak gelak? Senang ke susah? Kita pakai mask tak boleh gelak. Jadi jangan lama-lama pakai mask. Buka lah juga.
supaya gelaknya bebas. Okey. Maka kekuatan yang seterusnya kita nak angkat tadi, kita kata tidak ada akhlak yang baik kalau kita tak praktis dari sekarang. Okay, pilihlah apa benda. Sebab itu kita kata buat balik menu-menunya, buat balik bahan-bahannya, buat balik ibadah-ibadah. Apa potensi yang ada tadi? Kata boleh tahajud, boleh apa kita kata zikir, boleh Quran. Betul? Tapi taklah kata ustaz kata, doktor kata buat dekat yang kita suka. Tak payahlah Quran, aku memang tak suka baca Quran. Letih lagi. Kerana bila kamu tak ada Quran, kamu tak ada Nabi. Bila kamu tak ada Nabi, kamu tak ada Allah. Jadi apa? Pun nak kena pegang betul-betul tafsirnya, kau tidak kan dia buta-buta terus. Ikut potensi. Saya potensinya malaslah nak solat. Malaslah nak tahajud. Malaslah. Susahlah nak bangun malam. Loh. Betul? Pergi tandas bangun tak? Bangun. Kenapa? Itu perintah Allah. Kamu boleh sakit perut, kamu pergi tandas. Tapi lepas itu jumpa aku balik. Cik, thank you. Kita tak bangun. Baru buku 3 lambat lagi subuh. Okay. Jadi kalau ada orang yang rajin, ya Allah itu aku. Jadikanlah aku macam kawan aku tu Allah. Allah tahajud pun bukan tentu Allah terima. Ada umat tafsir lagu tu. Okey, itu kekuatan. Maka kita kata tolong ambil kira batin yang kotor lebih kotor daripada bajunya yang kotor. Jadi pakaian paling utama tadi adalah takwa, sebab itu pakaian nak bawa balik jumpa Allah. Ini kekuatan pertama yang kita nak angkat. Kedua, kita kata jangan tak kisah dengan kekotoran jiwa. Kotor jasad kita kisah, mandi 3 kali sehari, pakai sabun wangi, tapi kotornya hati. Sebab itu ulama pesan kata apa? Kalau kamu nak buat baik, dia tu memang baik hati, suka tolong orang, suka derma. Okey. Muka dah terus jadi. Apa bunyi apa tu? Macam nak kena perang. Padahal kita dalam bilik je kot. Punya rapuh keberanian. Kita tempat bilik rumah Umi tak ada sebab tak ada Cina. Jadi sunyi sepi. Ya ke? Hebat. Ramai ke? Ramai. Okey, no wonder lah. Umi sikit. Jadi bunyi mercun tu, Umi tadi ingat hujan, bukan mercun, sebab tak biasa. Okey. Maka kekuatan yang sekali lagi yang kita nak angkat, maraton kita pilih apa potensi yang Allah bagi kat kita. Itu satu. Kedua, apa yang kita nak ubah. Siapa nak semak akhlak kita? Siapa nak jadi cermin pada akhlak ataupun yang kita katakan kebersihan jiwa kita? Kalau baju kotor, semua orang tegur. Tapi kalau akhlaknya kotor, ada tak yang tegur? Agak-agak lah. Tadi kasar no cakapnya. Haluslah sikit. Itu orang jenis macam itu. Bukan boleh halus-halus. Kena segah-segah macam gerasi baru jadi. Jangan. Ramai mak kata gitu. Dengan anak saya, doktor, tak boleh cakap halus-halus. Tak gerak. Mesti gerasi-gerasi baru gerak. Ya Rabbi. Jadi anak kamu anak apa? Anak gerasi. Jadi nak jadikan orang jangan. Mak hari ini sangat yakin dengan dakwah mengatakan kalau tak kasar, kalau tak marah, kalau tak jerit, tak jalan. Salah. Nampak tak? Dia tak pernah yakin dengan lembut, dengan santun, dengan itu dia anak tu jadi baik dan boleh ikut. Bila tak pernah try, dia tak pernah membaiki akhlaknya, hati tak pernah bersih, dia pun peganglah prinsip ini muka tak boleh halus. Tak boleh, kalau halus pijak kepala. Ya Rabbi. Betul atau tidak? Siapa garang kat rumah angkat tangan? Tengok muka semua garang. Okey. Okey. Oleh itu sekali lagi kita kata dalam maraton kita tolong ambil kira yang kita nak utamakan adalah bersihnya jiwa. Macam mana nak bersih jiwa? Macam mana nak bersih hati? Yang kita boleh buat? Banyaklah. Pertama, wajib taubat setiap hari. Sebab taubat kita menyebabkan hati kita keras. Dosa kita membuat hati kita keras, bukan taubat. Taubat kita membuat kita rasa dekat dengan Allah.
Mintanya sungguh-sungguh. Jangan setahun sekali, sebulan sekali. Tiap-tiap. Sebab itu bila kamu berlayak buat muhasabah, muhasabah dibuat pada setiap hari. Dan kalau Sayyidina Umar kata apa? Muhasabah diri harus dibuat pada setiap amal. Faham setiap amal? Hari ni pergi surau, pergi masjid ni kan. Saya mak balik. Kau pergi masjid tadi buat apa? Aku dapat apa? Aku nak ubah apa? Aku nak pakai apa? Kalau tak disemak, perginya sama, baliknya sama. Mak pergi mana tadi? Pergi masjid. Afalah. Ada penceramah laser. Tapi satu pun tak pungut, satu pun tak buat, satu pun tak ulang. Tak masuk. Bermakna apa? Kosong. Ini yang kita paling takut. Nampak macam beramal, tapi tak ada di mata Allah. Dalam markah Allah tak ada. Oh, tak sakit. Oh, boleh? Oleh itu sekali lagi tolong ambil kira. Setiap aku beramal, apalah apa kata sedekah. Sedekah tadi rasanya macam mana? Apa niat aku sedekah? Siapa yang dah masuk tabung masjid? Tabung envelope habis dah? Tak, sekarang tak. Oh, kat belakang dah. Siapa dah letak angkat tangan? Semua dah letak. Oh, bahagia. Siapa paling bahagia letak angkat tangan? Muka yang tadi siapa yang letak? Kalau ada yang senyum, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang berdoa lagi bahagia. Ya Allah, jadikanlah derma ini sebahagian daripada pemadam api neraka untuk aku. Ya Allah, jadikan sedekah ini sampai ke emak aku. Jadikan sedekah ini menyebabkan mak ayah aku dapat ampunan. Jangan buta-buta. Kebanyakan nampak tabung tepek. Tak nampak pun berdoa pun. Doa dalam hati. Gila kau. Nampak tak? Tapi wajah berdoa dengan wajah tak berdoa sama tak? Macam lontar jumrah lah. Tengok orang. Ya pun kecepung. Bilalah kamu dia berniat ni? Kecepung. La ilaha illallah. Jadi jangan macam melontar jumrah. Tanpa membuat persediaan niat, kita nak bagi tu untuk apa? Bagi dia sebagai untuk siapa? Mak ke ayah ke siapa ke? Sebutkan. Sebab itu ibadahnya sebutkan. Ya Allah, terima ibadah aku pergi surau, pergi masjid hari ni ya Allah. Jangan jadikan dia sia-sia ya Allah. Tapi keluar dewan ngumpat pula. Langsung. Dalam kereta marah orang pula. Tak tahu adab. Dereba teruk. Habis lagi. Tadi balik rumah sampai apa dia? Kosong. Bawa tong kosong balik. Kerana itu sekali lagi kita bila kita muhasabah, kita kata aku nak jadikan perjalanan aku pergi masjid ini satu ibadah. Perjalanan aku balik masjid ini ibadahnya diterima. Apa tanda diterima? Lepas buat ibadah rasa apa? Lega. Sebab itu kita kata satu daripada caranya solat tasbih itu penting, menyumbang sangat. Kenapa? Paling sikit setahun sekali ke, sekali semua hidup ke, setiap bulan, setiap minggu. Paling baik setiap hari. 20 minit selesai kot. Paling lembab sekali setengah jam lah. Kenapa? Dan dia satu solat yang sangat relax. Berhenti. Berhenti. Betul tak? Berhenti. Fasa-fasanya sangat hebat. Hasilnya kita nak dapat apa? Ketenangan. Kalau tak dapat, maknanya belum diterima. Rasa macam tu. Sama juga sedekah aku bagi. Ya Allah. Dapat tak lega? Mana lebih senang, menerima atau memberi? Ya ke? Paling suka memberi atau menerima? Menerima. Memberinya tak ada. Terpaksa beri, tabung ada depan mata. Jangan tak masuk, malu. Betul? Itu pandai strateginya. Letak kat depan. Tengok siapa masuk, siapa tak masuk. Siapa bayar tol, siapa tak bayar tol. Betul? Itu tol tu. Okey? Untuk membolehkan program berjalan. Untuk membolehkan kita layak masuk syurga melalui Masjid Al-Falah. Melalui majlis ini. Ya Allah, Tuanku, jadikan derma aku ini membuatkan ibadah aku di Al-Falah ni berkah. Kau terima ya Allah. Sebab itu muka orang yang memberi dengan rasa gembira tu lain. Tapi menerima high class. Terima kasih. Okay? Tapi dapat
cepat memberi tu, nak syukur dengan Allah letih. Syukur Alhamdulillah ya Allah. Aku dapat derma hari ni ya Allah. Aku dapat sedekah hari ni ya Allah. Terima ya Allah. Itu kekuatan-kekuatan. Maknanya kita letak dalam bekas yang paling cantik, ulur dekat Allah paling cantik, minta dengan Allah, terima. Makan ya, ini kuih sedap special. Mak saya buat sendiri. Homemade. Rugi kalau tak makan. Ya Rabbi. Ni di Singapura, orang Cina, orang raya. Kita bekerja kat sana. Kejap je lah, 6 months. Nyonya tu nak bagi kuih dia. Itulah cerita. Allah, saya sudah kenyang lah. Nanti bagi saya bawa balik lah. Ini homemade, one of my special, my signature. Rugi kalau you tak makan. Saya nak bawa balik ni. Mana tak makan? Dia punya kempen nak bagi kita tu, bukan ulur, sampai nak ambil lah. Dah, kita passionnya rumah kita gitu. Dia dah, ya, saya buat sendiri, homemade, not net. Saya bakar begini, bahannya begini. Panjangnya cerita kamu ni, ya Allah. Jadi daripada tak boleh makan, jadi rasa nak makan. Tapi fikirlah pula dia makan babi, kita makan babi dalam rumah. Dia homemade. Nampak tak? Jadi kita fikir balik. Sebab introductionnya sangat hebat. Untuk kita, sama juga introduction kita nak bagi kerana Allah tadi. Kita sebut kerana Allah. Tapi ada kerana-kerana lain. Betul atau tidak? Tampaklah dia bagi, aku tak bagi, nanti dia kata tak apa pula. Dia kata aku kedekut pula. Habis cerita. Sebab itu seorang dia. Baris pula lagi. Lagilah saya sakit perut. Oleh itu sekali lagi, mari kita angkat balik kekuatan. Mensucikan hati tidak ada lain melalui apa? Okey. Sebab itu kita kata, kalau kita ikut pesanan Rasulullah, dia kata apa? Paling utama beri tumpuan kepada hati dan batin. Lebih besar daripada perhatian kepada jasad. Jangan sampai ibadah jasad ini tak sampai ke hati. Okay, yang kita kata derma tapi tak gembira tadi tu, itu tak sampai ke hati. Peminta sedekah datang kat gate kita, pakai hati ke pakai apa? Pakai perasaan juga, tapi perasaannya bengkak, bukan perasaannya cantik. Okey, kekuatan. Kemudian kita katakan, Nabi kata sesungguhnya Allah tidak melihat rupa, tidak melihat perwatakan, tetapi dia melihat hati dan niat. Tolong ambil kira. Ramai orang berhenti kat hati je. Allah tak tengok yang lain tapi tengok hati. Tapi dia terlupa niat tu penting. Nak datang ada niat, nak balik ada niat, nak bagi ada niat. Kerana Allah terima ibadah kamu bergantung pada niat kita. Okey, maka sekali lagi kita kata, hati itu adalah anggota yang paling cepat berbolak-balik seperti air panas dalam periuk, kata Rasulullah. Okey. Sebab itu kita nak angkat balik kekuatan bahawa muhasabah diri atau membuat muhasabah merupakan satu daripada amalan yang paling penting. Okey, paling penting. Okey. Sebab kita kata muhasabah adalah melihat keadaan modal. Kalau orang berniaga, keadaan modal, keadaan untung dan juga apa kerugian. Ini kalau kita istilah, kalau kata Ibnu Qudamah rahimahullah kata apa? Pengertian muhasabah adalah melihat keadaan modal. Kita datang tadi bawa apa? Itu modal kita. Kaki, tangan, otaknya fokus ke tidak? Hatinya tenteram ke tidak? Jasadnya duduknya bahagia ke tidak? Jumpa orang tadi, jumpa bahagia tak? Dah salam orang ke belum? Dah kenal siapa sebelah kita? Itu modal kita tu. Ada orang hari-hari pergi hafalah tapi tak tambah kawan. Ramai tak? Dia tak rasa ini uruah. Sebab itu duduk jarang-jarang tu seronok. Duduk seorang-seorang tu seronok. Kawan dengan setan tu lebih seronok daripada kawan dengan orang. Letih yang Mida tak nak cakap dah pasal kedudukan ni. Sebab dah muntah cakap. Sebab anda tidak merasa ini nikmat dan amal beribadah. Kerana siapa? Kerana Allah. Tapi duduk seorang-seorang lega. Dia lupa dia dikelilingi, dia setan. Akhirnya tak masuk. Dengar tapi tak masuk. Ada yang masuk keluar balik.
Ada yang masuk sebab iblis tak nak kita jadi baik. Sebab itu saya pesan sangat tertib dalam majlis ilmu. Jangan duduk seorang-seorang. Syaitan duduk sebelah. Badannya tak bergerak, otaknya jalan. Hampa luar dewan tu. Tapi kita tak nak ambil tertib itu. Macam mana nak maraton? Okay. Ini maraton kita ni. Dalam majlis ilmunya maraton tiap-tiap minggu ni kuliah malam-malam. Tapi kita berubah ke tak? Kerana tak ikut adab-adabnya. Bila tak beradab, maka namanya Melayu dua je istilahnya. Kalau kamu tak beradab, kamu biadab. Biadab dengan siapa? Biadab dengan Allah. Biadab dengan majlis ilmu. Biadab dengan tuan guru. Biadab dengan jemaah. Tak seronok duduk sebelah saya. Kenapa? Kalau belajar protokol, you dah dikira sombong dah. So, letak beg tengah-tengah. What bag so big ah? Orang so big kau. Itu kalau belajar protokol pula. Nak belajar human relation pula. Tanda anda baik dengan orang, anda tak anda ada 40 tau. Kita akan jemput orang. Lambat di sini lah. Nanti saya letak beg saya ke bawah. Tak, kita letak beg je tu. Jadi beg lebih mahal daripada orang. Tu kalau bercakap pasal adab lah pula. Itu lagi marah awak. Jadi inilah maraton kita yang akhirnya tak sampai ke garisan penamat. Sebab ada adabnya tidak diikut. Kalau resipi, ya Allah, campur ni, lepas tu campur ni, lepas tu campur ni, lepas tu campur tu. Ikut tak? Timbang, sebab kita nak apa? Kuihnya jadi. Tapi kita tak nak fikir, ilmu aku ni jadi tak? Baik tak untuk aku? Berkekal tak untuk aku? Boleh pakai tak untuk aku? Kalau duduk pun dah tak biadab, dah tak beradab. Nampak ada? Hati-hati. Kenapa kita tak berubah-berubah? Ada bergurun-gurun datang kuliah. Dari muda sampai ke tua. Sebab tak ada orang tegur. Ustaz lagi tak tegur. Sebab orang perempuan. Orang perempuan tegur pun tak laku kok. Motivator tegur tak laku juga. So, tak ada berkah itu. Yang kita cari apa? Ilmu banyak ke amal banyak ke berkah banyak? Kita nak berkah je. Dapat rezeki sikit tapi berkah. Kenyang. Cukup. Itu yang Nabi buat. Tolong cari keberkahan. Minta keberkahan. Okey? Boleh nampak? Jadi sekekuatan yang nak dibangun sekali lagi. Muhasabah bermakna kita tengok aku ni untung ke tidak hari ni? Aku ni rugi tak hari ni? Aku ni rasa modalnya balik modal ke tidak hari ni? Okey? Kalau datang kosong balik kosong, tak pulang modal. Kalau datang tadi kosong, dapat balik isi, pakai. Boleh simpan ke tak boleh simpan? Boleh amal ke tak boleh amal? Ini contoh. Itu yang kedua kita kata. Kalau Imam Mawardi kata apa? Muhasabah ialah seorang manusia menilai dirinya pada waktu malam harinya. Apa aku buat siang tadi? Baju Sayyidina Umar paling sikit kata apa? Tolong buat muhasabah diri dengan diri anda sebelum anda pejam mata. Sebelum tidur. Hari ni aku marah orang berapa? Aku maki orang berapa? Aku dendam berapa? Aku sakit hati berapa? Aku hantar WhatsApp berapa? Aku forward WhatsApp yang aku tak faham berapa? Hafal tu, semak balik. Itu kita kata audit diri kamu sebelum kamu audit. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat mudah-mudahan. Ibn Qayyim kata apa? Muhasabah ialah membezakan antara yang diperoleh dengan apa yang perlu ditanggung. Kau dapat apa? Kau tanggung apa? Datang ke sini tak dapat apa-apa. Rugi tak? Kita menanggung kerugian. Penat weh. Okey. Jadi kita sebenarnya datang beribadah sedang berniaga dengan Allah. Apa sebab berniaga? Kita kena ambil kira apa modal kita bagi, apa untung kita dapat, apa rugi yang kita dapat. Itu kita bukan dengan manusia juga. Sebab itu kita kata penilaian untung rugi dengan Allah harus diambil kira. Hari ni pagi ni aku buat apa ya? Tengah hari tadi aku buat apa? Petang aku buat apa? Malam aku buat apa? Okey? Sebab itu kata dipesan sekali lagi, wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan, dan dalam tiap-tiap diri melihat dan memerhati apa yang telah sediakan daripada awal ataupun daripada amal-amal. Apa persediaan amal yang kita nak bawa hari ini? Untuk kalau mati hari ini, apa yang kita nak bawa?
Sebab itu kena bayangkan mati itu bawah kelopak mata. Mati itu bawah kelopak mata. Maknanya kita nampak ke tak nampak? Nampak bawah. Air mata tu di bawah bola mata kita. Maknanya Allah nak kita banyak menangis. Allah tak letak kat kepala, kat telinga dan sebagainya. Okey. Maka kita kata setiap hari-hari kita fikir kita nak bawa akhirat ni apa? Supaya kita pertama buat kerja dengan niat, kedua dengan ikhlas, tiga serah pada Allah kesannya, hasilnya. Okey. Oleh itu sekali lagi mari kita angkat kekuatan. Ibnu Katsir kata apa? Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung dan perhatikan amalan soleh yang kamu simpan untuk dirimu pada hari yang dijanjikan dan ketika kamu berhadapan dengan Allah. Hitung, tolong kira berapa tak dalam umur ini, berapa banyak. Artinya kita kata setiap saat setiap ibadah yang kita buat, kita menyemak diri kita di hadapan Allah. Jadi sekali lagi, itu di antara kekuatan-kekuatan untuk kita merasa bahawa bahawa muhasabah diri ataupun nak melihat balik kita punya maraton, melihat balik apa potensi yang kita ada, apa benda yang kita nak cari, tolong semak balik bakat yang kita ada, tolong semak balik rezeki yang Allah bekalkan, dan akhirnya kita nak memanfaatkan umur kita supaya kita jadi umur yang paling berkah, bukan paling panjang. Orang hebat kalau Imam Ghazali mati yang muda. Kalau kita kata apa Khalifah Umar Abdul Aziz, ya Allah, 3 tahun setengah saja memerintah, tetapi sejarahnya digenggam sampai hari ini. Bukan nak lamanya, tapi nak berkahnya. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan hari ini akan menyemak diri kita balik, buat senarai apa buruk yang aku nak buang, apa baik yang aku nak kekal. Saya memang PL-nya buruk sikit, buanglah, jangan pegang lagi. PL saya ni memang gini. Buanglah. Anak saya memang tak suka, saya memang suka beliti. Tapi letih lah juga. Nampak tak? Mak tak payah masak. Masak lah juga. Aduh. Contoh, betul? Mak anak kita tak payah masak, betul? Atau nak makan yang apa pun nak lah. Orang masak tak sedap, konon. Sekali lagi, mari kita sama-sama melihat membersihkan pakaian itu lebih mudah, tapi membersihkan jiwa merupakan perlu pengorbanan, perlu ikhlas, perlu jujur sejujur-jujur. Aku ni bukan baik sangat. Semua kita adalah pendosa. Kalau tak rasa pendosa, jangan nak tambah. Nak tambah kan nak kurang? Nak kurang, banyaklah zikir, banyaklah taubat. Itu cara maraton yang paling mudah. Jadi taubat itu bukan untuk orang berdosa besar. Taubat itu ada pada semua, dosa ada pada semua orang. Taubat ada hak untuk semua. Jangan tunggu, saya tak ada dosa besar, saya dosa kecil je. Kecil-kecil pun jadi timbun-timbun sikit ke banyak? Banyak. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi'u wa yukafi' mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allah, ya Allah yang maha besar, ya Allah yang maha berkuasa, ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, ya Allah yang maha melihat, ya Allah yang maha mendengar, ya Allah yang maha penyayang dengan kami. Ya Allah, kami memanjat yang kesyukuran kepadamu, mengisahkan kami kesempatan untuk berada di rumahmu pagi ini. Ya Allah, angkatlah usaha kami ini sebagai usaha yang kau redai. Jadikanlah ilmu yang kami kongsi ini ilmu yang dapat menjadi senjata kepada kami. Jika engkau kata ilmu ini cahaya, bersihkanlah hati kami ya Allah, agar cahaya ini masuk ke hati kami ya Allah. Jadikan bekal untuk kami menghadapmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan jadikan kedatangan kami ini sia-sia ya Allah. Kami mencari untung, tapi kadang-kadang kami sebenarnya rugi. Oleh itu jangan biarkan kami terus dalam kerugian umur ya Allah, kerugian kesehatan ya Allah, kerugian harta ya Allah, kerugian kemampuan ya Allah. Jadikan kami mampu untuk menjalani maratonmu ini, untuk bertumpu syurgamu ya Allah. Atas apapun kesalahan kami, terima semua taubat-taubat kami ya Allah. Terima semua hajat-hajat kami ya Allah. Jadikan potensi yang kau hadiahkan kepada kami sebagai potensi yang benar-benar mengikat kami untuk dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami ya Allah mensia-siakan bulan terbaik, bulan Ramadan ini ya Allah.
Jadikan kaki kami haram melangkah tempat yang tidak Engkau redai. Lidah kami haram untuk memperkatakan yang tidak ada kaitannya denganmu, ya Allah. Telinga kami diharamkan untuk mendengar yang tidak Engkau redai. Perut kami haramkan untuk masuk apa yang tidak baik di sisimu, ya Allah. Jadikan setiap ibadah kami sebagai sebahagian daripada penawar, sebahagian daripada ubat, sebahagian dari kekuatan untuk kami terus merasa betapa nikmatnya menjadi hamba-Mu, ya Allah. Betapa nikmatnya berada di bulan haram-Mu ini, ya Allah. Betapa bahagianya kami menanti kedatangan bulan Ramadan, bulan yang melimpahkan maghfirah, melimpahkan ampunan, dan paling utama menjadikan syurga untuk kami melalui Lailatul Qadar-Mu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, sampaikan hajat kami, ya Allah. Berkat kami di bulan ini, di bulan Syaban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan-Mu, ya Allah. Andai kata ini Ramadan yang terakhir, ya Allah, jadikan dia Rejab Syaban yang paling baik dan Ramadan yang paling indah untuk kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum